Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi hos anda Iman Nadira dalam rancangan Nak Sihat, Jom Sihat. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat lazimnya dibincangkan di kalangan rakyat Malaysia, tapi berkaitan dengan satu lagi topik yang lebih menarik. Jadi topik pada hari ini adalah lebihan berat badan dan obesiti serta kaitannya dengan otak manusia. Umumnya, seperti yang kita tahu, obesiti semakin meningkat di seluruh dunia. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, hampir 2 bilion orang dewasa ini mempunyai berat badan berlebihan dan 650 juta daripada mereka mengalami kegemukan. Masalah ini juga berlaku bukan sahaja kepada orang dewasa tetapi juga dalam golongan kanak-kanak. Dengan hampir 40 juta kanak-kanak berusia lebih muda dari 5 tahun dan lebih 340 juta orang muda berusia lebih kurang 15 hingga 19 tahun juga dianggap mempunyai berat badan berlebihan ataupun obesiti. Sangat teruk, terutamanya di Malaysia. Saya pasti ramai yang dah tahu tentang implikasi obesiti pada tubuh manusia. Tapi, apakah obesiti hanya memberi impak yang buruk kepada luaran saja? Macam mana pula dengan dalaman tubuh badan manusia? Hal ini sebenarnya amat membimbangkan kerana obesiti atau berat badan berlebihan bukan sahaja memberikan impak negatif kepada kesihatan manusia secara umumnya, tetapi ia juga memberikan impak yang buruk kepada otak manusia. Otak. Saya akan berikan sedikit penerangan tentang otak sebelum kita mulakan perbincangan kita. Otak adalah organ manusia yang paling kompleks. Ia adalah sebahagian daripada sistem saraf pusat yang mengawal sistem tubuh manusia. Ia disambungkan ke tulang belakang dan mengawal fungsi penting dalam kehidupan seperti pernafasan, personaliti, pergerakan dan postur tubuh badan manusia. Otak juga tidak dibina dari tisu otot. Sebaliknya, ia dibina daripada tisu saraf yang kompleks. Otak terdiri daripada cerebellum dan batang otak yang merupakan 3 komponen utama. Jadi, apakah sebenarnya kaitan antara berat badan berlebihan atau obesiti dan otak? Kita mulakan perbincangan kita sekarang. Obesiti adalah masalah kesihatan yang semakin berleluasa bukan sahaja dalam kalangan rakyat Malaysia tetapi di seluruh dunia. Ia satu keadaan di mana berat badan melebihi tahap normal dan menjejaskan kesihatan seseorang. Berat badan yang melebihi 20% berat badan normal boleh dikategorikan sebagai obes. Obesiti dikategorikan mengikut BMI iaitu Body Mass Index dan merupakan salah satu cara untuk mengukur berat badan mengikut ketinggian seseorang. Obesiti bukan sahaja memberi impak negatif terhadap rupa dan bentuk badan seseorang tetapi juga mempunyai banyak impak negatif kepada kesihatan seperti meningkatkan risiko strok dan penyakit jantung. Bukan itu sahaja, menurut pakar otak dan kesihatan Dr. Rizal Abu Bakar, obesiti punca kepada banyak penyakit dan menyumbang kepada pengecilan otak selain menurunkan prestasi otak. Obesiti menyebabkan gangguan pada bahagian otak antaranya hippocampus iaitu bahagian yang penting untuk pembelajaran dan memori, frontal lobes, tempat berfikir aras tinggi termasuk fokus, merancang dan mengatur, anterior cingulate gyrus, bahagian penting dalam membuat keputusan dan empati, thalamus iaitu bahagian untuk menguruskan koordinasi dengan bahagian-bahagian lain pada otak. Seterusnya, anak obes atau gemuk keterlaluan semasa kecil rasanya tidaklah menimbulkan masalah sangat dalam kalangan ibu bapa, betul tak? Tidak ada yang membimbangkan pun. Mungkin bila dah besar nanti susutlah berat badan mereka. Dan itulah andaian yang sering dikatakan oleh sesetengah ibu bapa yang menganggap perkara ini sebagai perkara yang remeh. Tapi betul ke? Normal ke? Jom kita saksikan. Sesetengah ibu bapa menganggap anak-anak yang mengalami lebihan berat badan semasa kanak-kanak sebagai satu fenomena biasa dan sebahagian daripada proses pembesaran. Namun, jangan terkejut sekiranya anak berlebihan berat badan dan susah untuk menurunkan berat badan. Bahkan, ia mungkin sudah agak terlambat untuk mengawalnya. Berat berlebihan bukan sahaja membuat pergerakan anak lebih perlahan, lebih merisaukan, ia boleh membantutkan fungsi otak mereka. Apabila berat badan bertambah lebih daripada paras normal, tisu otak anak akan semakin mengecut. Dopamin merupakan hormon yang memainkan peranan untuk mengawal fungsi dan aktiviti otak. Dopamin yang cukup sangat penting untuk kesihatan fizikal dan mental seorang kanak-kanak. Hormon itu akan menjadi lebih rendah apabila berat badan anak berlebihan dan akhirnya otak tidak dapat menjalankan fungsi dengan baik dan aktiviti otak akan menurun. Lebih membimbangkan apabila ia boleh juga meningkatkan risiko kemurungan pada kanak-kanak dan membuatkan anak susah untuk tidur. Baiklah, kita telah pun membincangkan kesan-kesan obesiti dan juga lebihan lemak badan kepada otak. Apa yang kita boleh buat untuk ubah perkara ini? Terdapat banyak inisiatif yang boleh kita lakukan untuk mencegah obesiti dan meningkatkan kecerdasan otak. Yang pertama adalah melakukan senaman dan aktiviti fizikal.
Bersenam sekurang-kurangnya 45 hingga 65 minit setiap hari untuk mengelakkan berat badan naik. Senaman haruslah di tahap moderate ataupun sederhana seperti berenang dan berjalan laju. Yang kedua adalah makan makanan yang berkhasiat. Makan makanan yang kurang kalori tetapi tinggi nutrien. Elak makan makanan berlemak, kurangkan manis dan alkohol, makan 3 kali sehari dan jangan makan di antaranya. Yang ketiga adalah mengetahui dan elak situasi di mana anda akan makan berlebihan. Elakkan meletakkan situasi di mana anda makan berlebihan. Sebagai contoh, elakkan berjaga sehingga tengah malam bagi mengelakkan anda daripada makan pada tengah malam ataupun late night snacks. Yang keempat, bermain permainan yang merangsang otak untuk berfikir. Bermain permainan kad atau board games boleh menjadi cara yang menyeronokkan untuk bersosial atau meluangkan masa. Aktiviti ini juga mungkin bermanfaat untuk otak anda. Yang kelima adalah mendapatkan rehat dan tidur yang secukupnya. Tidur yang cukup setiap malam adalah langkah penting ke arah mengekalkan otak yang sihat. Kita dah bincangkan pelbagai kesan, pelbagai cara untuk mengubahnya. Tetapi, adakah diri kita sendiri yakin kita boleh merubah cara hidup kita? Fikirkanlah sendiri. Itu sahaja daripada saya malam ini. Daripada rancangan Nak Sihat, Jom Sihat. Sekian, terima kasih.